Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera kepada seluruh rakyat Malaysia yang dikasihi sekalian. Hari ini merupakan hari ke-286 PKP, walaupun kes COVID-19 telah pun awal menular di negara kita. Bermakna kita dan seluruh dunia telah hampir 1 tahun melalui suatu fasa yang sangat sukar kerana dicengkam wabak COVID-19. Sepanjang tempoh ini, seluruh dunia masih belum menentukan jalan penyelesaian yang tuntas bagi memastikan keseimbangan kesihatan dan ekonomi dalam menghadapi wabak ini. Setiap negara mempunyai strategi masing-masing, namun hakikatnya sehingga kini kehidupan manusia akan terus terancam dan banyak negara mengunjurkan bahawa manusia akan terus hidup bersama virus COVID-19 ini seperti wabak-wabak lain sebelum ini. Seperti denggi, untuk mengawal jangkitan penyakit ini, kita dinasihatkan untuk menjaga kebersihan kawasan persekitaran dan kemudiannya menjadi satu kebiasaan dalam hidup kita. Begitu juga dengan dalam cara kita menghadapi COVID-19 ini, kita harus mengamalkan SOP yang telah ditetapkan. Ini kerana penawar terbaik ketika ini adalah dengan kita jaga kita dan juga mengamalkan kawalan kendiri. Mengenai Task Force Operasi Pematuhan, semalam sebanyak 2,236 pasukan Task Force Operasi Pematuhan PDRM yang terdiri daripada 9,706 anggota telah melakukan 83,106 pemeriksaan bagi pematuhan SOP. Dan semalam PDRM telah menahan seramai 297 individu di atas kesalahan engkar SOP, di mana 294 telah dikompaun dan 3 di reman polis. Mengenai kawalan sempadan, Ops Benting yang melibatkan agensi penguatkuasa beruniform melakukan kawalan yang ketat di kawasan sempadan negara, dan semalam Ops Benting telah menahan 22 parti dan 4 tekong serta merampas 4 kenderaan darat dalam operasi yang diadakan di seluruh negara. Mengenai Ops Sanitasi Awam, semalam sebanyak 29 Ops Sanitasi telah dilaksanakan di 10 buah negeri dan 1 di wilayah persekutuan. Mengenai kuarantin wajib, seramai 93,563 individu telah pulang ke tanah air melalui pintu masuk antarabangsa sejak 24 Julai sehingga 27 Disember. Seramai 7,414 individu menjalani kuarantin wajib. 539 individu dibawa ke hospital untuk rawatan, manakala 86,610 telah dibenarkan pulang. Dan semalam sebanyak 5,597 individu pulang ke tanah air dan telah pun dikuarantin. Mengenai saringan wajib pekerja asing, seperti yang saya maklum, bermula 1 Disember, kerajaan telah mengarahkan semua pekerja asing khususnya di 6 negeri iaitu Selangor, Negeri Sembilan, Pulau Pinang, Sabah, wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dan Labuan menjalani ujian saringan COVID-19. Dan yang kos ujiannya ditanggung oleh majikan. Terdapat 34,903 majikan yang berdaftar di negeri-negeri tersebut yang melibatkan 821,127 pekerja. Dan sehingga 28 Disember
Kementerian Sumber Manusia telah pun membuat saringan kepada 70,159 pekerja yang melibatkan 2,405 majikan. Sehingga kini Kementerian KSM telah melantik 749 buah klinik untuk terlibat dengan saringan ini. Dan kita dimaklumkan di dalam syarat khas tadi bahawa setiap klinik akan menyaring sebanyak 200 hingga 400 pekerja satu hari. Jadi 200 hingga 400 pekerja satu hari akan disaring di 749 buah klinik di kawasan-kawasan yang berkaitan. Kerajaan akan menguatkuasakan arahan ini mulai 1 Januari di bawah Akta 342, di mana jika majikan itu gagal, kita telah memberi 2 pilihan kepada Kementerian Kesihatan. Sama ada mengenakan kompaun RM1,000 atau membawa mereka ke mahkamah untuk ditetapkan hukuman oleh mahkamah. Jadi saya tahu semalam ada berita yang mengatakan sebuah kilang industri didenda RM1,000. Jadi menyebabkan rakyat marah. Kes begitu besar sekali tapi dendanya hanya RM1,000. Saya nak menjelaskan bahawa di bawah Akta 342, hukuman maksima denda kompaun adalah RM1,000 sahaja. Jadi beberapa kali saya dah sebut, kita dah terangkan, kalau kita nak tambah lagi denda sehingga RM10,000 sekalipun boleh, tetapi akta ini mesti dibawa ke parlimen untuk pindahan. Setakat hari ini akta masih belum dipindah, jadi maksimum adalah RM1,000, kecuali kes dibawa ke mahkamah dan mahkamah boleh menentukan hukuman sehingga penjara 12 bulan. Tak silap saya lah. Ya, jadi kita buat keputusan tadi bahawa kita memberi pilihan kepada Kementerian Kesihatan. Mereka tak perlu kompaun, mereka boleh terus hadapkan majikan-majikan yang berdegil ini ke mahkamah. Jadi saya harap majikan-majikan boleh bekerjasama dengan Kementerian Sumber Manusia ini, kerana jadual untuk membuat pemeriksaan telah pun disediakan oleh Kementerian Sumber Manusia kepada majikan ini. Walaupun saya sebut 6 negeri saja, saya difahamkan selepas bulan Februari barulah saringan ini akan ke negeri-negeri lain. Tapi saya harap negeri-negeri yang tidak termasuk dalam majikan-majikan di negeri-negeri yang tidak termasuk di dalam 6 negeri yang saya sebutkan tadi, mereka boleh mengambil inisiatif sendiri untuk menghantar pekerja-pekerja mereka untuk disaring. Ini juga untuk kepentingan perniagaan mereka. Kerana seperti saya kata, jika ada kes di kilang mereka, kita akan tutup kilang mereka. Saya ingin memberikan maklum balas dan makluman mengenai PKPB di negeri-negeri. Di setiap negeri yang telah pun dikenakan PKPB, termasuk PKPD beberapa tempat di negeri masing-masing. Untuk negeri Pulau Pinang, sebelum ini PKPB dilaksanakan di Mukim 12 Barat Daya dan Mukim 13 Timur Laut Pulau Pinang yang dijadualkan berakhir pada 31 Disember. KKM memaklumkan pergerakan kes dalam tempoh 14 hari sehingga 26 Disember merekodkan kes-kes baru yang masih tinggi dan terdapat kluster-kluster yang masih aktif. Oleh itu, mesyuarat memutuskan untuk melanjutkan PKPB di Mukim 12 Barat Daya dan Mukim 13 Timur Laut Pulau Pinang sehingga 14 Januari 2021. Bagi negeri Perak, penamatan kerajaan sebelum ini melaksanakan PKPB di kawasan Ipoh dan Cemor
di Mukim Hulu Kinta dan dijadualkan tamat pada 31 Disember 2020. Sehingga kini KKM mengesahkan baki kes aktif di kedua-dua mukim ini menunjukkan trend penurunan ketara dan terkawal. Atas sebab berikut, kerajaan bersetuju untuk menamatkan PKPB di kawasan Ipoh dan Cemor di Mukim Hulu Kinta pada 28 Disember, iaitu lebih awal daripada yang dijadualkan. Kerajaan juga sebelum ini telah melaksanakan PKPD diperketatkan di Depo Tahanan Imigresen Langkap dan Kuartus Kaki Tangan daerah Hilir Perak dan dijadualkan tamat pada 31 Disember. Sehingga kini KKM telah melaksanakan 1132 ujian saringan dan sebanyak 597 kes COVID positif telah direkodkan di depo tahanan ini. Selain daripada itu, KKM juga turut mengesahkan depo ini masih melaporkan kes positif COVID-19 baru dan sebahagian sampel saringan masih menunggu keputusan. Oleh itu, atas nasihat KKM, mesyuarat bersetuju untuk melanjutkan PKP diperketatkan di Depo Tahanan Imigresen Langkap dan Kuartus daerah Hilir Perak bermula 1 Januari sehingga 31 Januari sehingga 14 Januari 2021. Bagi negeri Kelantan, KKM melaporkan berlaku peningkatan mendadak kes positif COVID-19 di Madrasah Darul Naim Padang Halban, Mukim Peringat, Kota Baru, Kelantan. Sehingga 25 Disember, KKM melaksanakan 99 saringan dan 29 disahkan positif COVID-19, manakala 69 sampel masih menunggu keputusan. Oleh itu, mesyuarat memutuskan untuk melaksanakan PKP diperketatkan di Madrasah Darul Naim Padang Halban, Mukim Peringat, Kota Baru bermula 29 Disember sehingga 11 Januari 2021. Bagi negeri Selangor, kajian sebelum ini telah melaksanakan PKPB bersyarat di seluruh negeri Selangor kecuali di daerah Hulu Selangor, Kuala Selangor dan Sabak Bernam dan dijadualkan tamat pada 31 Disember 2020. Hari ini KKM memaklumkan situasi semasa pergerakan kes di Selangor bagi tempoh 14 hari dari 14 Disember sehingga 27 Disember 2020 secara kumulatif sehingga 27 Disember 2020 sebanyak 29,272 kes positif direkodkan di negeri Selangor. Bagi tempoh 14 hari ini, Selangor merekodkan sebanyak 8,194 kes COVID positif baru dan kesemua 9 daerah di Selangor telah menjadi zon merah. Kalau dulu ada Sabak Bernam yang masih lagi tinggal selepas Hulu Selangor dan Kuala Selangor, sekarang Sabak Bernam pun meningkat tinggi. Oleh itu, mesyuarat telah bersetuju untuk melanjutkan PKPB di seluruh Selangor sehingga 14 Januari 2021. Mengenai wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, kajian sebelum ini melaksanakan PKPB bersyarat di wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dan dijadualkan tamat pada 31 Disember. Hari ini KKM memaklumkan situasi semasa pergerakan kes di Kuala Lumpur
bagi tempoh 14 hari dari 14 Disember hingga 27 Disember secara kumulatif sehingga 27 Disember sebanyak 12,494 kes positif COVID-19 telah direkodkan di wilayah Persekutuan Kuala Lumpur. KKM turut mengesahkan masih terdapat peningkatan kes yang ketara di wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dan wujud beberapa kluster baru yang melibatkan wilayah Persekutuan Kuala Lumpur ini. Oleh itu, mesyuarat bersetuju agar PKP bersyarat di seluruh wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dilanjutkan sehingga 14 Januari 2021. Bagi Negeri Sembilan, kerajaan sebelum ini melaksanakan PKPB bersyarat di daerah Seremban dan Port Dickson PD yang dijangka tamat pada 31 Disember 2020. Bagi daerah Seremban, sehingga kini KKM mengesahkan baki kes aktif COVID positif di daerah ini adalah sebanyak 861 kes dan masih terdapat banyak kes kluster yang aktif. Manakala di PD hanya melaporkan 22 kes dalam tempoh 14 hari. Atas nasihat KKM, maka mesyuarat memutuskan PKP bersyarat di daerah Seremban dilanjutkan lagi mulai 1 Januari sehingga 14 Januari, manakala PKPB bersyarat di Port Dickson ditamatkan pada 28 Disember 2020. Hari inilah 28 Disember, iaitu lebih awal daripada yang dijadualkan. Kerajaan juga sebelum ini telah melaksanakan PKPD di penjara Seremban dan kuartus penjara Seremban Negeri Sembilan bermula 24 Disember 2020 yang dijadualkan tamat pada 31 Disember. Sehingga kini KKM telah melaksanakan 1,872 ujian saringan dan sebanyak 1,079 kes kumulatif positif COVID-19 telah direkodkan dan melibatkan tahanan dan kaki tangan penjara ini. Walau bagaimanapun, KKM mengesahkan sehingga kini baki kes aktif di penjara ini menurun serta terkawal dan tiada lagi sampel yang menunggu keputusan. Oleh itu, atas nasihat KKM, kerajaan bersetuju untuk menamatkan PKPD di penjara Seremban dan kuartus penjara Seremban Negeri Sembilan pada hari ini 28 Disember, iaitu lebih awal daripada tarikh yang dijadualkan. Mengenai negeri Johor, kerajaan sebelum ini melaksanakan PKPB di daerah Johor Bahru, Batu Pahat dan Kulai yang dijangka tamat pada 31 Disember 2020. Bagi Johor Bahru, KKM mengesahkan terdapat peningkatan kes bermula 26 Disember dan dalam tempoh 2 minggu baki kes aktif di daerah ini adalah sebanyak 756 kes. Manakala bagi Batu Pahat sehingga kini sebanyak 191 kes direkodkan dalam masa 14 hari. Walau bagaimanapun, bagi daerah Kulai, KKM mengesahkan baki kes aktif di daerah ini menunjukkan tren penurunan dan terkawal. Selain daripada itu, KKM juga mengesahkan masih terdapat kes positif yang dilaporkan dan baki sampel yang masih menunggu keputusan. Oleh itu, mesyuarat bersetuju untuk melanjutkan PKPB bersyarat di Johor Bahru dan Batu Pahat sehingga bermula 1 Januari hingga 14 Januari 2021 dan menamatkan PKPB Kulai pada 28 Disember, iaitu lebih awal daripada tarikh yang dijadualkan. Kerajaan juga sebelum ini telah melaksanakan PKPD penjara Keluang
dan kuartus penjara Keluang yang dijangka tamat pada 31 Disember. Sehingga kini KKM telah melaksanakan 1974 ujian saringan dan secara kumulatif sebanyak 447 kes positif telah direkodkan di kalangan tahanan dan kaki tangan penjara. Oleh itu, mesyuarat bersetuju untuk melanjutkan lagi PKPD di penjara Keluang dan kuartus penjara Keluang bermula 1 hingga 14 Januari 2021. Untuk negeri Sabah, kerajaan sebelum ini melaksanakan PKPB di Sabah dan dijadualkan tamat pada 31 Disember ini. Hari ini KKM telah memaklumkan situasi semasa pergerakan kes kes kumulatif sehingga 27 Disember 2020 adalah sebanyak 36,074 dan kes positif 19 telah direkodkan di seluruh negeri Sabah. KKM masih mengesahkan terdapat peningkatan kes jumlah harian di seluruh negeri Sabah ini. Oleh itu, mesyuarat bersetuju untuk melanjutkan lagi PKPB di seluruh negeri Sabah mulai 1 hingga 14 Disember, 1 Januari hingga 14 Januari 2021. Kerajaan sebelum ini telah melaksanakan PKPD di Kampung Dasar Baru dan Kampung Desa Bajau, Lahad Datu, Sabah bermula 2 Disember dan dijangka tamat pada 29 Disember. Sehingga 15 Disember, KKM telah melaksanakan 2,174 ujian saringan dan sebanyak 274 kes kumulatif telah direkodkan di kedua-dua lokaliti ini. Walau bagaimanapun, KKM mengesahkan baki dan kes positif di kedua-dua lokaliti ini menunjukkan tren penurunan dan terkawal. Oleh itu, mesyuarat bersetuju untuk menamatkan PKPD di Kampung Dasar Baru dan Kampung Desa Bajau, Lahad Datu, Sabah pada 29 Disember 2020, iaitu besok seperti yang dijadualkan. MKN Sabah hari ini juga melaporkan situasi peningkatan kes positif di Kampung Paginatan dan Kampung Maringkan, Ranau, Sabah. Sehingga kini KKM telah melaksanakan 529 ujian saringan dan sebanyak 89 kes COVID positif telah direkodkan di kedua-dua lokaliti ini. Oleh itu, mesyuarat hari ini bersetuju untuk melaksanakan PKPD di Kampung Paginatan dan Kampung Maringkan, Ranau bermula pada 29 Disember sehingga 11 Januari 2021. Ini bagi memudahkan saringan dilakukan terhadap penduduk yang melibatkan 865 penduduk. PKPD, SOP PKPD di Sabah samalah dengan di tempat-tempat lain ya. Jadi saya tidak perlu mengulanginya, boleh rujuk kepada website MKN Sabah dan juga MKN. Jadi pada kesimpulannya, 3 negeri masih dilaksanakan PKPB di seluruh negeri, iaitu Selangor, wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dan Sabah. Yang lain-lain di negeri lain beberapa daerah tertentu. Tapi di 3 negeri ini masih tetap sama seperti yang lepas. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, kita kini berada di penghujung tahun 2020. Beberapa hari lagi kita akan memasuki tahun baru 2021. Sudah pasti tahun 2020 ini meninggalkan memori yang sukar untuk kita lupakan, kerana sudah hampir setahun
kita berperang melawan wabak COVID-19 yang telah banyak memberi kesan bukan sahaja kepada kesihatan dan ekonomi negara, malah turut menuntut kita merubah cara hidup kita. Saya ingin mengucapkan takziah kepada keluarga yang mana mereka kehilangan anggota keluarga akibat daripada COVID-19 ini. Saya juga ingin mengambil kesempatan ini untuk mengucapkan setinggi-tinggi terima kasih kepada petugas-petugas barisan hadapan di atas komitmen serta pengorbanan yang telah dicurahkan oleh mereka selama ini. Terima kasih juga kepada syarikat-syarikat korporat maupun individu-individu yang telah memberikan sumbangan kepada kerajaan sama ada dalam bentuk kewangan maupun peralatan perlindungan COVID-19. Yang paling penting adalah terima kasih yang tidak terhingga saya dan kami semua kepada seluruh rakyat Malaysia yang sentiasa mematuhi setiap arahan dan SOP yang dikeluarkan oleh kerajaan dan sama-sama membantu dalam usaha memutuskan rantaian penularan wabak ini. Walau bagaimanapun kita masih belum menang, namun kita tiada pilihan selain pada kita mesti menang. Akhirnya, saya dapati selepas kita membenarkan rentas negeri dan daerah, dalam beberapa hari sebelum ini, di highway-highway kita lihat jalan dipenuhi oleh kenderaan. Rakyat kita mungkin bercuti, mengambil cuti panjang untuk pulang ke kampung ataupun bersama keluarga bercuti di tempat-tempat tumpuan pelancong, di bandar-bandar pelancongan dan sebagainya. Jadi saya berharap walaupun kelonggaran diberikan oleh kerajaan, tanggungjawab untuk menjaga diri sendiri, keluarga dan masyarakat di sekeliling kita termasuk sahabat-sahabat kita adalah diri kita sendiri. Jadi untuk menjaga keselamatan diri dan seluruh keluarga, patuhilah setiap SOP yang diperkenalkan oleh kerajaan. InsyaAllah, kalau kita terus patuh, insyaAllah kita dapat mengawal penularan COVID-19 di kalangan masyarakat. Terima kasih. Saya ucapkan selamat tahun baru kepada seluruh rakyat Malaysia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Datuk Seri. Saya Adli daripada Bernama. Soalan saya ialah, adakah kerajaan bercadang untuk melakukan semula sekatan jalan raya di kawasan PKPP pemulihan yang dianggap mempunyai risiko untuk berlaku peningkatan kes? Kita setakat ini kita masih belum ada perbincangan yang detail lagi. Jadi insyaAllah kita akan dapatkan pandangan daripada Kementerian Kesihatan dan keputusan dibuat setelah kita mendapat pandangan daripada dan nasihat daripada Kementerian Kesihatan. Setakat hari ini masih kekal seperti yang diumumkan, iaitu rentas daerah dan negeri masih dibenarkan. Adakah kerajaan bercadang untuk melarang semua acara sambutan tahun baru 2021 sebab negara luar pun dah melarang sambutan tahun baru ni? Ya, kita sebenarnya sambutan tu ada berbagai cara, ya. Sambutan secara bersendirian, secara dalam keluarga, di rumah dan sebagainya memang kita tidak larang. Tapi sambutan secara perhimpunan memang kita tidak pernah benarkan. Kerana perhimpunan masih lagi di dalam senarai terlarang ataupun masih lagi di dalam negative list. Jadi perhimpunan besar-besaran seperti dulu nak menyambut besar-besaran di dulu ada sambutan di KLCC saja secara besar-besaran. Perkara itu memang tidak dibenarkan kerana ianya melibatkan perhimpunan yang penjarakan sosialnya tidak dapat dikawal. Jadi kalau dalam keadaan begitu, saya percaya sambutan seperti itu tidak dibenarkan. Okey.
Datuk Seri, terdapat cadangan agar kerajaan melakukan sekatan perjalanan untuk mereka dari United Kingdom, Afrika Selatan dan Hong Kong, iaitu negara yang mempunyai strain baru COVID-19. Sekatan yang dimaksudkan itu termasuk untuk rakyat Malaysia yang berada di negara tersebut. Boleh minta komen? Ramai yang terkeliru apabila meminta kerajaan mengumumkan sekatan perjalanan dari United Kingdom misalnya. Ramai yang menyalahkan kerajaan seolah-olah kenapa ni belum umum lagi ni. Sebenarnya sekatan perjalanan dari luar negara memang telah lama kita adakan. Setakat hari ini negara masih belum membuka sempadan untuk pelancongan misalnya. Untuk pelancong, kita tidak membenarkan rakyat daripada mana-mana negara pun masuk ke negara kita, termasuklah daripada Britain. Jadi tak perlu kita umumkan rakyat Britain di-skat, kerana memang selama ini tidak ada pun, kita tak pernah membuka pun sempadan negara kita kepada warga negara luar. Jadi tak payah umum, memang perkara tu dah pun dilaksanakan, iaitu pintu sempadan ataupun pintu masuk negara kita ditutup kepada semua, kecuali yang melibatkan diplomat, yang melibatkan expatriate. Itu pun tidak semua negara dibenarkan, kerana kita telah mengeluarkan sekatan perjalanan untuk perkara yang saya sebutkan tadi kepada 23 buah negara. Maknanya untuk perkara yang kita longgarkan pun 23 negara, terdapat senarai nama 23 negara yang telah pun saya umumkan. Ya. Tapi kalau untuk kedatangan sebagai pelancong, memang kita tidak membenarkan mana-mana negara pun. Bukan saja Britain, Afrika, tapi seluruh negara dalam dunia tidak dibenarkan masuk ke negara kita. Untuk pelancongan masih lagi tidak dibenarkan. Cuma minggu lepas saya umumkan pelajar-pelajar yang ingin balik untuk menyambung pelajaran mereka ke negara kita, kita benarkan. Tetapi dengan SOP yang ketat. 3 hari sebelum mereka bertolak, mereka mesti buat swab test. Sampai sini, kita masukkan mereka ke pusat kuarantin yang telah pun dikhaskan oleh kerajaan. Walaupun kita benarkan pelajar-pelajar daripada luar negara masuk ke negara kita untuk menyambung pelajaran mereka, kita telah pun membuat pengumuman kecuali, kita benarkan semua kecuali daripada Britain. Untuk pelajar pun kita tak benarkan daripada Britain. Jadi kita dah umumkan bahawa memang kita tidak membenarkan. Tetapi rakyat negara kita, kita tidak boleh menyekat rakyat negara kita balik ke negara kita. Dulu kita ingat waktu kes tinggi di India, kita bawa pulang rakyat negara kita, kerana rakyat kita berhak untuk balik ke negara kita, kerana ini adalah jaminan yang diberikan oleh perlembagaan kita. Dan dari segi akta immigration pun kita tak boleh menyekat rakyat negara kita untuk pulang ke negara kita. Jadi kita benarkan. Tetapi mereka perlulah menjalani kuarantin dan semua SOP yang ketat yang ditetapkan oleh kerajaan. Tapi untuk seluruh dunia, kalau nak melancong, kita masih tidak membenarkan. Jadi kita tak umumlah Britain, kita kata seluruh dunia. Seluruh negara di dalam dunia tidak dibenarkan masuk ke negara kita untuk pelancongan. Ya, kita dah jelaskan lama dah tu. Cuma mungkin orang keliru saja. Okey, Datuk Seri, saya Syabia bernama. Datuk Seri, terdapat cadangan agar kerajaan perlu melakukan penilaian semula terhadap SOP PKPB bersyarat dan PKP pemulihan, kerana kalau kita lihat tiada banyak perbezaan. Rakyat masih bebas keluar dan kes positif COVID-19 juga tinggi, terutamanya di KL dan Selangor. Apa pandangan kerajaan? Mungkin kita perlu lihat kalau kes makin meningkat misalnya, dan Kementerian Kesihatan merasakan bahawa kita perlu melihat semula SOP kita. Jadi kita akan tengok semula SOP tersebut. Mungkin kerana salah satu sebab satu lagi, mungkin kerana kegagalan, ramai gagal untuk mematuhi SOP. Dulu ingat tak, kita pernah benarkan kuarantin di rumah
kepada rakyat kita yang pulang dari luar negara. Kita benarkan kuarantin di rumah, tetapi akhirnya kita batalkan kebenaran tersebut dan kembali kuarantin di hotel. Kerana apa? Kerana ramai rakyat kita yang gagal mematuhi SOP di rumah tersebut. Ramai yang memakai gelang pun keluar. Sehingga banyak laporan-laporan banyak diviralkan di dalam media sosial. Ramai yang memakai gelang keluar makan, merayau, pergi shopping dan sebagainya. Jadi akhirnya kerana gagal patuh, akhirnya kita terpaksa kembalikan kepada SOP yang awal, iaitu di kuarantin. Sekarang ni kita beri kebebasan dan kita harap kebebasan yang diberi, rakyat menjalankan tanggungjawab mereka untuk mematuhi SOP yang dikeluarkan. Tetapi kalau rakyat gagal mematuhinya dan Kementerian Kesihatan merasakan bahawa perlu kembali kepada keadaan asal yang menggunakan SOP yang lebih ketat, maka saya tidak menolak kemungkinan perkara itu berlaku. Semalam tular bukan saja di dalam media sosial, tapi saya difahamkan di dalam media cetak tentang bagaimana pengunjung zoo di Melaka menonton persembahan, tidak ada penjarakan, tidak memakai pelitup muka, membawa anak-anak kecil bersama-sama menonton dan sebagainya. Zoo di Melaka. Jadi ini menunjukkan contoh yang jelas bahawa apabila kita beri kelonggaran, mereka menyalahgunakan kelonggaran yang diberikan. Jadi kalau menyalahgunakan kelonggaran yang diberikan, saya tak tahu apa yang dilakukan, tetapi saya percaya Kementerian Kesihatan akan memberikan pandangan dan nasihat kepada kita. Kalau Kementerian Kesihatan merasakan bahawa perlu ditarik balik, maka akan ditarik balik. Kita akan ikut arahan ataupun ikut nasihat yang dikeluarkan oleh Kementerian Kesihatan. Setakat ini belum ada. Alhamdulillah belum ada lagi. Tetapi kalau pelanggaran terus berlaku, sewaktu cuti, sewaktu percutian, ramai yang melanggar SOP di Langkawi sebagai contoh, kalau tengok orang menghantar gambar, ramai yang tidak patuh dan sebagainya. Dan kesan daripada Kementerian Kesihatan juga sekarang juga sedang membuat penilaian. Selepas kita memberikan kelonggaran dengan membuka rentas untuk rentas negeri dan daerah, mereka membuat penilaian setiap 2 minggu sekali. Kalau selepas 2 minggu mereka dapati kes meningkat mendadak tinggi kerana pembukaan sempadan ini, rentas negeri dan daerah ini, maka mungkin mereka akan membuat nasihat yang mungkin akan meminta kita kembali kepada SOP asal. Jadi saya haraplah rakyat semua patuh kepada SOP supaya Kementerian Kesihatan nanti apabila menyediakan pandangan mereka, yakin bahawa walaupun rentas daerah dan negeri telah pun dibuka, tapi kes masih tidak meningkat. Jadi saya doakan perkara itu berlaku. Kalau sebaliknya, mungkin tindakan lain akan dilakukan oleh pihak kerajaan. Terima kasih sekali lagi. Selamat tahun baru. Selamat menyambut tahun baru 2021. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.